Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, limpahan kurnia Allah, rahmat Allah dan inayah Allah yang kita dapat berkumpul. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kepada kita nikmat yang besar, di mana nikmat itu selalu berlegar dalam diri kita. Jadi nikmat yang kita sebut Alhamdulillah tu awaludin. Awaludin maknanya kesyukuran yang kita ni, nilai kita ni atas hidup ni atas kesyukuran dia bagi nikmat. Jadi kita ceritakan dulu nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama sekali, nikmat yang paling besar adalah nikmat hidup. Tapi hidup tu tadi dia panggil al-hayyu. Al-hayyu ni dia terjadi daripada pentajalian, penzahiran, manifestasi nak menunjukkan yang Allah tu yang hidup. Jadi kita merasa hidup sebab yang maha hidup tu Allah. Jadi kita ni tidak dipanggil hidup. Apa dia pusing-pusing sikit. Tapi ni benda ada, kalau kita dapat diberi hidayah oleh Allah, beri kefahaman oleh Allah, kita akan rasakan inilah yang lebih nikmat daripada nikmat-nikmat yang lain yang ada. Syurga ke apa saja nikmat tu maknanya di bawah. Maknanya ini nikmat yang paling besar. Kalau dibagi faham oleh Allah Subhanahu Taala, saya cuma menjelaskan. Kita la ilma lana illa ma'lam. Tak ada ilmu melainkan apa yang Allah beritakan. Allah zahirkan kepada kita. Salah satu contoh awal-awal tadi maknanya contoh kalau kita ni tadi dalam keadaan kita merasakan betul-betul nikmat. Bila kita kaji, kita ni mula-mulanya Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, Allah Ta'ala bagi tahu al-ata 'alal insanu khinu minad dari lam yakun syai'an mazkura. Di suatu waktu kita ini semua insan belum lagi disebut apa. Kita ni tak ada. Maknanya Allah Ta'ala bagi tahu kita ni semua asalnya semua tak ada. Jadi bila kita ni susah tau, kita ni dah ada. Kita nak rasakan tak ada bukan senang. Bercakap boleh, tak ada. Macam kalimah Allah tadi. Kita dah terbiasa. Soalan dalam kubur, kalau masuk dalam kubur apa soalan dia? Man Rob? Siapa Tuhan? Tuhan kan. Kita boleh jawab tak? Kita ingat senang kita boleh jawab Allah. Gitu pasal kita tak faham soalan. Man Rabbuka tu maknanya soalan tu bukan dia bertanya siapa nama Tuhan. Man asma Rabbuk. Bukan, dia tak kata asma, dia kata man Rabb. Siapa Tuhan? Tuhan kamu. Jadi apa bezanya tadi Allah dengan Tuhan? Allah dengan man Rabb. Rabb tu Tuhan. Allah kita sebut Allah. Itu nama Allah. Beza kan? Tapi kita ni selalu sebut, kita panggil Allah. Tapi Allah yang kita panggil tu kita tak kenal diri awaludin dia. Awal. Sebab kita tak dapat menghilangkan lagi. Kita ni asalnya tidak ada la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha yang adanya Allah. Kita tetap mengaku kita ni sembah dia, kita yang puji dia, betul? Padahal itu tidak layak bagi kita untuk memuji kepada Allah. Mana boleh Allah kata tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali menyembah kepada Allah. Kita bersandar. Ya, memang betul Allah suruh kita, tapi janganlah kalam siapa yang kita puji tadi. Kita gunakan kalam siapa yang kita puji. Jadi salah satu cerita tu maknanya wayang kulit. Kita ni macam wayang kulit. Jadi siapa yang gerak tu, yang gerakkan tukang gerak tu, pemain dia siapa? Jadi tidak kita bila kita tidur, kita mimpi, memang kita tak boleh buat apa-apa. Dalam mimpi tu 100% Allah yang
meletakkan kita ke mana, tidur tu bawa mimpi ke mana, Allah yang Awaluddin Allah yang akan bawa watak kita, watak apa dalam mimpi tu nak dipersembahkan dalam mimpi. Tapi bila kita bangun tidur, kita rasa kita pula boleh, aku rancang nak sini, hantar isteri saya pergi kerja lah, itu anak hantar sekolah. Ya, nampak? Jadi itu yang sebenarnya kita tak boleh menjawab sebenarnya man rabbuka. Siapa Tuhan? Kita jawab Allah, itu nama. Macam saya Aziz. Kau kenal Aziz? Tak kenal lagi. Kalau sebut nama, kita tak kenal lagi. Selain kita tak tahu watak Tuhan punya nama tu. Watak Tuhan punya nama tu siapa? Kalau kita kenal itu, baru kita tahu. Baru kita tahu setiap nama-nama tu tadi, Allah adalah nama yang mendahulu ikon. Ikon tu adalah nama dia adalah Allah. Tapi bukan dirinya, itu baru muka depan ikon Allah. Jadi kalau kita selu tu je, tak menjadi bekas. Melainkan kita tahu siapa diri Allah tu. Diri Allah tu yang kita nak kena kenal. Dia kata awaluddin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Orang kata ini mana ada hadis, ini cakap orang sufi, orang ulama ni mana ada. Memang tak ada hadis, tapi ayat Qurannya Allah kata wa fi anfusikum afalah, di dalam diri kamu, mengapa kamu tidak perhatikan? Siapa yang menghidupkan kamu? Siapa yang tiupkan roh di sisi Allah tu masuk? Kitanya asalnya tidak ada, patung ada, tak boleh bergerak. Tiba Allah tiup di sisi Allah, roh di sisi Allah, Allah tiupkan tadi, supaya kita mengetahui bahawa kita ni bergerak, kita diam, apa semua adalah atas Allah yang atur. Tapi bila kita tak dapat duduk situ, sebab apa? Sebab kita dah momok-momokkan. Masa kecil-kecil tu jangan nak pergi sana, gelap tu pokok besar tu ada hantu. Ni jalan kat kubur malam-malam jangan ni. Padahal kita dah dimomokkan daripada kecil. Kita dah diajar daripada kecil, maknanya Allah tu gitu. Kita tak diajar betul-betul Allah tu, diri Allah tu bagaimana. Sepatutnya kita lebih takut Allah. Rasulullah ajar sahabat-sahabat dulu, maknanya takut kepada Allah, kenal kepada Allah 13 tahun. Nama dia, ajaran dia tauhid, mengesakan Allah. Jadi nak mengesakan tu kena kenal diri Allah. Kalau Allah aja kita sebut, kita tak kenal diri dia, maka kita tak faham. Nanti kita mencari-cari Allah Ta'ala tu nama dia ada 99 ya, Asmaul Husna dalam Quran. Adakah itu je 99? Ada lebih lagi nama Asmaul Husna. Jadi Allah Ta'ala serulah Allah dan serulah nama-nama yang terbaik, Asmaul Husna Allah Ta'ala. Jadi Allah suruh seru dia dulu, baru seru. Itu dalam Quran Allah Ta'ala kata. Jadi kefahaman ini yang kita nak betul-betul faham. Nak betul-betul kita, maknanya kalau kita dah dimomokkan dengan engkau beramal ni, baca Quran 1 huruf 10 kebaikan, kita dah dimomokkan dengan bukan saya cakap tu tak betul. Memang ada hadis dia ganjaran-ganjaran, tapi bukan hala tuju tu ke ganjaran tu. Jadi kita buat tu bukan hala tujunya syurga. Kita bukan berasal daripada syurga. Yang kita nak nanti hala tuju kita syurga. Allah Ta'ala kata wa ila rabbika farghab. Allah Ta'ala kata apa pun harapan kamu adalah Allah. Jadi kalau kita dah mengaji Quran, kita baca banyak, kita rasa banyak kebaikan yang kita dapat, ganjaran ni, maka kita tak dapat tahu hala tuju kita lagi. Awaluddin ma'rifatullah, awal lagi kita dah tak kenal Allah SWT. Kita tak faham lagi. Sikit nak upah. Cuci kereta bapak nak berapa ringgit pak? Jawab. Anak kita kita ajar upah, dia pun berapa ringgit dulu dia tanya. Dia bukan dia buat dulu. Tapi kalau kita tak ajar itu cuci kereta, dia terus buat, dia tak tanya upah. Jadi kita nak begitu. Allah Ta'ala tu maknanya dia utus Nabi Muhammad SAW untuk membawa khabar bergembira.
Tapi bila kita dah main pada upah ni, apa ada kabar gembiranya? Kemanisan kita dengan Allah tu tidak ada dalam ibadah. Rugi kita. Padahal kemanisan yang paling manis adalah wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Surah Duha biasa kita baca kan. Apa maknanya? Sesuatu nikmat yang dikurniakan kepada engkau Muhammad ataupun kepada kita ni tadi ayat tu kata hadis sampai gembira kan nak sampai. Tu. Berita gembira muasyirah wa nadhi. Berita gembira. Tapi berita gembira tu kita ingat oh sedaplah durian musangking. Oh sedaplah ni masak kultut ni. Apa jadi kita memandang kepada Awaluddin tu kepada benda yang sedap itu bukan nikmat tu. Itu bukan saya cakap tu tak nikmat. Tu bukan yang dimaksudkan wa amma bi ni'mati rabbika. Bukan itu yang kita nak jelaskan. Musangking ni sedap ni, di 24 ni macam ni sedap. Ini sedap. Bukan nikmat tu yang kita nak ceritakan. Kita nak wa amma bi Allah tu tadi kita makan durian musangking sedap, kita tukarkan engkau tu lagi sedap ya Allah sebab engkau jadikan itu sedap, engkau tu lebih sedap. Jadi kita sering lupa bila kita makan sesuatu nikmat yang sedap yang Allah punya, kita tak nampak yang memberi, kita nampak itu. Jadi itu belum menceritakan nikmat sebenar. Jadi Rasulullah SAW asbabul nuzul turun ayat tu wa amma bi ni'mati rabbika fahadis tu tadi. Ketika Rasulullah balik daripada Isra wal Mi'raj, sebelum sampai ke Mekah tu tadi, dia dalam kerisauan nak sampaikan berita yang sangat gembira. Dia dapat melihat Allah, bukan melihat Allah je. Orang tengah bercinta bersatu. Tak ada nikmat yang lebih besar. Jadi ini yang takut nak diceritakan tadi dalam hati Rasulullah. Pasal banyak manusia tak faham. Jadi Allah turunkan ayat ni. Wa amma cerita. Cerita aku yang nak bagi faham. Jadi saya bukan nak bagi faham, tapi saya Allah suruh ceritakan apa yang saya dah dapat nikmatnya di sisi Allah. Bukan nikmat tu. Bukan nama Allah tu, diri Allah tu yang kita nakkan tadi. Jadi diri Allah tu harus tak, kita ni tidak ada diri kita, tak adakan diri kita. Tak adakan diri kita. La ilaha illallah tetap juga asas dia la ilaha illallah, tak ada penafian. Tu. Tok kenali kata apa, jangan ada wujud, ada perasaan diri kamu. Itu perkataan dia. Kerana kita bermula daripada makrifatullah iaitu la, tak ada. Hebat je mana pun dia bagi. Itu dia uji. Betul tak kita meniadakan? Itu makam kita nak. Itu makna yang dikatakan tadi, kita kenal diri dia. Baru kita sebut nama Allah. Sebab kita dah kenal diri dia, baru kita tuan punya diri, nama dia Allah, dan memiliki sifat-sifat Abang Zahri, sifat-sifat memberi kasih sayang, pemurah. Kan? Contoh, nama ni Zahri. Sifat yang dibawa perangai itu adalah itulah diri dia. Kalau disebutkan dia tu nama Zahri, ya kita belum kenal. Belum lagi. Tapi kalau kita kenal dalam diri dia, kita tahu dia tu apa sifatnya. Dia suka memberi, dia suka menolong orang. Itu akan terpanjang. Jadi Allah tu bila kita dah kenal diri dia, baru keluar Asmaul Husna tadi kita nampak. Dialah Maha menghidupkan, dialah kan? Sebelum ni kita ingat hidup itu, kita tahu hidup siapa yang hidupkan? Dia. Tapi dia tu kita tak kenal. Kalau kita kenal dia, kita tak memiliki hidup. La hayun. Kita tidak hidup. La hayun. Jadi kenapa engkau hidup ni? Engkau kata tadi tak hidup. Ni engkau hidup. Itu menunjukkan dia yang hidup. Jadi dia yang bagi kita hidup. Bila dia dah bagi hidup, berterusanlah nanti dia yang bagi kita berkata-kata. Di situlah kemuncak yang katakan tauhid. Kita tak mengaku nanti kita yang puji Allah. Jadi engkau kata tadi, engkau tak berkata tapi engkau tadi memuji. Kita menunjukkan dia memuji diri dia. Bau betul. Bau dia katakan fal ya'mal amalan salih. Baru diterima Allah amalan soleh. Apa saja yang kita lakukan adalah yang telah disusun oleh Allah. Kita tak merasa yang aku solat 30 tahun, aku tahajud 30 tahun, aku rajin bersedekah, tak ada dalam diri kita, tak ada. Kita buat tu semua, kita dah letak kemanisan
kita dapat bersyukur, kita jadi dihidupkan Allah, mentajalikan Engkau ya Allah, bukan aku. Itu yang terbaik. Ininya yang Rasulullah SAW ajar bagi tahu. Inilah berita gembira, mubasyirah, barulah kita sampaikan. Sekarang kita tak faham wala tuju, kita sampaikan hadis ni. Bukan saya cakap tak betul, tapi kitanya sendiri tak faham apa dia. Kedirian dia panggil Esa. Qul huwallahu ahad. Dia tidak boleh ada aku, ada engkau, tak boleh. Esa tu tunggal, jangan merasa diri pun tak boleh. Ada aku kena sembah engkau nanti puji aku. Tak boleh. Dia memuji diri dia sembah diri dia begitu nak dudukkan situ baru kita dinamakan insan kamil, manusia yang sempurna. Itu yang maknanya kita ni, saya kalau pergi Universiti Yaman, pergi mana-mana universiti Islamik ni, semua mengajar tentang ilmu. Tapi Rasulullah dia tak ajar ilmu dulu. Rasulullah ajar makom. Ya. Rasulullah belajar. Contoh ayat masuk Iqra. Kita senang je bacalah, senang je kita tafsir. Tapi Rasulullah tu Iqra tu yang Rasulullah faham. Hakikat Iqra tu makna Rasulullah tahu Allah suruh buat apa. Saya bagi contoh, kita bangun tidur ni tiba terjaga. Jadi perut berjalan tak? Berjalan tu semua maklumat Allah suruh kita buat apa. Cuba latih. Tapi kita kalau tak biasa terkejut dulu. Tapi bila kita lawan buat bangun tidur, nanti kita akan dapat kemanisan dengan Allah. Kita terasa, itulah awal loading. Bila kita tadi mati, tak ada disebut apa-apa, mimpi, kemudian dia masukkan balik roh di sisi Allah, kita jaga. Kita letakkan, ya Allah, kau hidupkan aku. Kita letakkan situ, hidup lagi aku ya Allah. Itu, tapi kita bila bangun kita tak biasa kan? Tak biasa didedahkan dengan ilmu Rasulullah. Kita bangun, kita tu, saya cakap, saya ni fikir hantar anak sekolah lah, isteri. Itu yang gagal tu. Masuk yang pertama di sisi Allah jaga tu, kita dah memikirkan untuk kedirian kita. Betul tak? Betul tak? Kan? Itu yang jadi kita gagal dengan Allah Ta'ala. Kita gagal. Awal-awal lagi kita dah rasa kita masuk tadi kan. Jadi kita nak latih itu tak ada dalam universiti. Itu Rasulullah Iqra tu datang, dia nampakkan Allah yang suruh aturkan semua, Allah yang dia tak boleh atur. Wayang kulit tadi saya cakap, dia Tuhan tu yang tahu kita. Jadi kita ni gitu dengan Allah Ta'ala, Allah yang susun. Jadi baru kita terasa kita ni nakkan Allah, kita ni nakkan Allah. Kalau tidak, kita hanya nak ganjaran tu, jadi kita ni macam anak kita nak minta upah, suruh basuh kereta, anak kita minta upah, marah tak kita? Tapi dia anak kita yang kata 3 orang semua minta, yang seorang lagi kita suruh dia terus buat, mana yang kita sayang? Tentu yang bila kita suruh tadi, dia tak nak upah apa-apa, selepas buat pun dia bagi kunci bersih pun, dia tak minta apa pun. Kita kata inilah betul-betul anak aku yang jadi Allah tu gitu, dijadikan surga bukan suruh kita sembah surga. Bukan kita hala tuju kita surga. Kita innalillahi wa inna ilaihi kita datang dari siapa? Allah, dan kembali kepada Allah. Maknanya datang dan pergi dan datang. Seluruh hidup kita Allah. Bukan kita mengaku kita ni Allah. Kalau orang tak faham, dia kata ni si apa ajak Assalamualaikum. Dia sudah. Tapi tadi. Sudah. Mana lain lagi? Ya. Hari 2 apa dapat? Allah. Seorang. Ayah sini. Ayah sini aku. Baik. Sambung saja. Jadi kita perhatikan dalam hidup kita ni. Kita ni asal-asalan ayah ni. Jadi kita ni tadi, ya, kita ni hidup kita ada 7 hidup kita lah. Saya ni Rasulullah SAW, tahu tak kita ni Rasulullah SAW,
dia ni sayang kita. Jadi Allah utus special kita dapat Nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW, yang mana dia ni tadi dalam diri Nabi Muhammad SAW sudah ada ni sebelum Nabi Adam. Jadi dia terzahirkan kita, dia sebagai maknanya dia Nabi kita. Jadi dia sayang kepada umat. Jadi dia ni Rasulullah SAW ni terpilih, maknanya dia ni seluruh para Nabi, bendera dia, bendera Nabi Muhammad SAW, bendera yang memegang bendera segala, dia ketua para tu. Jadi saya nak bagi tahu je, bila dia diutus kepada kita, jadi kita ni kuntum khaira sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat. Itu belum disuruh buat apa-apa lagi. Kita ni ada dah sebaik-baik tapi dalam kitab Taurat, Zabur, Injil tak dia katakan umat ni mesti baik, tak ada. Biasa je. Tapi dalam Quran Allah Taala kata kita ni umat yang terbaik tu belum buat, ada sambung ayat lagi. Tapi kita ni ada cok awal-awal terbaik ayat tu. Kuntum khairan ummatin. Terbaik tu. Sebab apa terbaiknya? Sebab kita ada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW sangat sayang kepada kita. Allah, dia sayang kepada kita. Dia nak kita ni semua kenal Allah. Nabi Isa dia nak ajakkan pada kenal kepada Allah. Dah orang anggap Nabi Isa ni anak Tuhan lah, ada mak Tuhan lah kan. Jadi tak dapat. Tapi Rasulullah SAW dia berdoa minta pada Allah setiap umat dia tu jadi umat dia terbaik. Sebab umat dia terbaik itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Musa nak jadi umat Rasulullah. Jadi kita jadi umat yang terpilih. Sebab apa? Sebab Rasulullah SAW nakkan kita ni kenal Allah. Dan kita ni dalam jiwa-jiwa kita ni sentiasa ada, iaitu dipanggil tadi fitrah. Fitrah ni benda dah semula jadi. Kita ni memang mendahkan kepada apa? Semula jadi. Apalah Rasulullah SAW tadi, memang kita ni percikkan daripada nur Nabi Muhammad SAW. Umat dia ni terpilih. Jadi itu saya cakap tadi, kalau kita tak kenal Allah, diri Allah, maka kita nanti tak faham apa tu Muhammad. Ada orang siapa, kenapa Allah Ta'ala nak puji pula innallaha, Allah sendiri nak puji Muhammad, apa hebat sangat Muhammad ni? Ada orang soal dengan saya gitu, dia tak faham. Jadi itu saya cakap tadi, kalau yang sebut selawat tadi innallah tu kan Allah. Jadi Muhammad yang diselawat itu siapa? Kan diri dia juga tu. Dipanggil sifat. Muhammad tu sifatku, pentajalianku. Jadi bila aku pentajalian aku, daripada dia jadi segala-gala. Jadi dia puji selawat tu, Allah memuji diri dia sendiri, tu selawat. Macam solat tadi. Solat tu apa makna solat? Solat tu maknanya kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Kita ni tidak ada. Itu solat. Kalau bahasa kita dipanggil sembahyang. Betul? Tak tepat. Kalau sembahyang nanti kita mengaku kita yang sembah Allah. Tak boleh. Sebab kita rasakan kita ada kudrat pula. Mana boleh. Itu yang banyak orang-orang kita sekarang ni celaru. Kerana tak meneliti maksud apa tu solat. Allah tu apa. Jadi tak meliti, kita tak kenal diri Allah tu tadi. Itulah jadi kita baca Quran pun kita tak faham macam mana nak gunakan Quran ni. Kita baca je banyak-banyak, kita tak tahu nak pakai kan. Macam kita ada wave, kalau kita nak pergi Perak kan, ada angkat alat apa nama dia? Kita nak pergi Perak, tak pernah pergi Perak, pergi Teluk Intan ke apa. Kita ada benda tu, kita buka apa dia tunjuk dah. Tapi kita sering menengok tu, tapi kita tidak pergi. Jadi saya bukan nak sama Quran dengan benda Allah tu, bukan. Saya nak ambil faham sikit. Jauh beza benda tu dengan Quran. Cuma saya nak bagi
perumpamaan yang Allah jadikan. Benda tu maknanya kita hanya melihat itu je, kita tak pergi, tak jadi. Jadi itulah kita baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada rasa apa, getaran je. Itulah kita ulang-ulang benda yang kita baca, tak ada getaran, tak ada gelombang yang kita menyeru siapa tu tadi. Lepas satu datang Perdana Menteri rumah kita, ada rasa tak? Mesti rasa. Tapi kalau orang biasa datang, jadi gitu kita buat. Allah Ta'ala tu macam mana sembah kita pada Allah tu, kita kadang kita jahil kepada Allah. Sedangkan Allah kata ma wadda'aka rabbuka wa ma, tidak sepernah Allah tinggal berpaling benci pada kita, tak pernah. Jadi apa yang kita amalkan, apa yang kita faham, yang kita rasakan Allah tak pernah tinggal, kenapa kita pula tinggalkan Allah? Besar kita lagi kepada Allah. Apa makna Allahu Akbar tadi? Jadi kita ni maknanya Rasulullah SAW ajar, saya nak beritahu Allah Rasulullah SAW sayang kita. Makna Rasulullah bagi kita special. Ya, apa special dia? Aku nak umat aku kenal Allah. Awaludin ma'rifatu. Awal dia tu bahasa saya cakap tadi. Bila kita tak faham awal-awal tu, saya kata kita bangun tidur, kita anggap benda tu depan. Jadi kita tak boleh dengar. Main depan. Lalu dua sini ni. Main dekat lah. Ada tali dulu. Buat tali dulu kat rumah. Buat tali tadi. Ya.